itulah definisi genetic drift. So genetic drift ini bermaksud a change in the gene pool of a small population due to chance. So maksud dekat sini adalah kita mampu mengubah satu-satu gene pool ini secara tiba-tiba dalam satu kumpulan yang kecil. Okey, so kita ambil satu contoh, genetic drift ni. Kita ambil satu pulau, di mana dalam pulau ini kita ada dua ladybird, color kuning dan color merah. So color merah ini dominan dan color kuning ini sedikit kurang dominan. Okey. So pulau A ni ataupun kita panggil sebagai Pulau Langkawi. Okey, Pulau Langkawi ini adalah pulau yang asal daripada ladybird ini, dan seterusnya adalah kita pindahkan satu ladybird color merah ini pergi ke Pulau Tioman. Let's say kita cakap Pulau Tioman, dan ladybird color merah ini dia beranak antara satu sama lain. Lama-lama Pulau Tioman ini dipenuhi dengan ladybird color merah. Okey, ini kita bagi sebagai genetic drift. Apa maksud genetic drift adalah, maksudnya variation in genetic frequencies within a population can occur by chance rather than by natural selection. So apa berlaku kat sini adalah kita punya pulau tadi dia berlakunya satu perubahan yang agak besar compare daripada pulau yang asal, iaitu Pulau Langkawi itu tadi. So apa yang berlaku kat sini adalah dia berlaku disebabkan oleh small population ataupun isolated population effect yang menjadikan berlakunya genetic drift ini. Okey, so apa yang berlaku dekat sini adalah sepatutnya Pulau Tioman tu tadi, okey, mestilah ikut pada Pulau Langkawi kan, ada color kuning, tetapi dia tak ada color kuning disebabkan oleh some allele may be absent and others may be disproportionately represented. So apa yang berlaku adalah color merah dominan, color kuning tiada lagi disebabkan oleh perubahan secara tiba-tiba yang kita pindahkan ladybird color merah itu ke dalam Pulau Tioman. So apa yang berlaku kat sini disebabkan oleh pioneer population yang akan menghasilkan gene pool with a allele frequency different from that of the original population. So apa yang berlaku kat sini adalah dia mewujudkan satu gene pool yang berbeza, di mana kita mungkin kata reduce kita punya variation within a population. Dan apa yang berlaku adalah kita akan membentuk satu karakteristik yang typical of the main population, which may have a selective advantages if the environmental changes. So apa yang berlaku kat sini, dia mengubah kita punya gene pool yang di mana dia akan develop satu karakteristik yang sangat typical, especially dekat isolated population. Okay, so ini menyebabkan genetic drift ni mampu menghasilkan spesies baru. Okey, spesies baru compare daripada kata cara-cara yang lain. Okey, so genetic drift ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama tadi adalah founder effect dan yang kedua adalah bottleneck effect ataupun bottleneck principle. Jom kita bincangkan satu-satu mengenai founder effect dan bottleneck effect. Okey, so founder effect ataupun founder principle ini bermaksud genetic drift resulting from the colonization of a new location by a small number of individual. Okey, so satu-satu individual yang kita colonize satu-satu tempat di mana dia akan menghasilkan genetic drift. Okey, so kita ambil satu contoh iaitu bangsa Amish ataupun kaum Amish. So kaum Amish ini adalah bangsa yang berasal daripada West Germany yang di mana dia berpindah ke Pennsylvania ketika waktu 18th century, di mana bangsa Amish ini hanya duduk di antara mereka sahaja dan mereka mengekalkan kehidupan mereka secara tradisional. Okey, di mana dia tidak bercampur dengan penduduk-penduduk lokal di Pennsylvania dan penduduk lain yang datang ke Pennsylvania. Okey, so di mana dia menunjukkan allele frequency which are uncharacteristic either of the German or American population. So dia tidak serupa Jerman ataupun dia tidak serupa dengan populasi Amerika sekarang ini. Okay, contohnya kita ambil dia punya blood group analysis, di mana kalau kita ambil result on blood group A, indigenous Pennsylvania population 42%, indigenous West Germany population 45%, dan ke population 60%. Di mana kat sini kita nampak dia mempunyai satu karakteristik blood group A yang sangat-sangat dominan, 60% daripada population dia adalah blood group A. So dia agak rare compare daripada bangsa-bangsa ataupun kaum-kaum yang berada di tempat yang sama ataupun pada tempat yang asal. So sebab dia duduk satu tempat dan dia tidak bercampur, dia duduk antara satu sama lain. So ini yang kita panggil sebagai founder principle. Okay, so dia colonize satu tempat dan dia mewujudkan satu genetic gene pool yang baru. Okay, so sekarang ini apa yang berlaku adalah dia may not truly representative compare daripada population dekat kata tempat asalnya ataupun dekat local population yang tak campur tadi tu. Okey, jom kita tengok kepada yang kedua, iaitu kita bagi sebagai bottleneck effect. So bottleneck effect ini kita definisikan dia, genetic drift resulting from the natural disaster that drastically reduce a population size. Contoh yang ada dekat sini adalah earthquake and
volcano. So apa yang berlaku kat sini adalah bila natural disaster berlaku, dia mungkin mengubah kita punya reduction of population size. Okay, so ini mungkin disebabkan oleh natural disaster, disease or predator that can lead to a random changes in population of the gene pool. Okay, let's say kita ambil satu contoh. Apa yang berlaku dekat sini adalah dalam satu original population, okay, kita ada kata sekumpulan harimau. Okay, sekumpulan harimau di mana kita ada banyak harimau kala kuning dan kita panggil harimau Malaya lah, dan kita ada banyak harimau putih, iaitu harimau Korea ataupun harimau Siberia. Okay, so tiba-tiba saya sebagai kata manusia yang ingin bulu harimau kala putih ini, okay, apa yang berlaku adalah saya ambil harimau kala putih, saya bunuh untuk saya dapatkan bulu harimau kala putih tu. Ini kita panggil sebagai bottlenecking event. Okay, so di mana dulu harimau kala putih ini merupakan yang lebih dominan berbanding dengan harimau kala kuning. So sekarang ni harimau kala putih ni tinggal sikit je sebab telah diburu. Apa yang berlaku adalah harimau kala kuning ni pula jadi dominan compare dengan harimau kala putih tu tadi. Okay, so surviving population tidak menunjukkan populasi asal. So populasi asal apa yang berlaku adalah harimau kala kuning kurang dominan, harimau kala putih yang dominan. Tetapi sekarang ni apa yang berlaku adalah harimau kala kuning yang dominan compare daripada harimau kala putih. So ini berlakunya perbezaan ataupun yang kita bagi sebagai bottleneck effect. Okay, di mana genetic drift ini akan menyebabkan beberapa perkara yang terjadi ataupun efek dia. Yang pertama sekali adalah dia sangat signifikan dalam small population. Yang kedua, dia akan mengubah kita punya allele frekuensi secara random. Yang ketiga, dia akan lead to a loss of genetic variation within a population. Dia akan ubah secara kata total, dan dia juga can cause harmful allele to become fixed. Maksudnya harmful allele ni dulu keluar sikit-sikit, dia boleh jadi fixed ataupun boleh terkeluar. Okay, itu saja untuk genetic drift. Seterusnya kita akan membincangkan mengenai hybridization. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.